Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar awak Bahasa Melayu tahun 3, buku aktiviti jilid 2, muka surat 15 dan 16, tema 5, indahnya seni dan kebudayaan kita, tajuk unit 15, aktiviti 1, A dan B, disediakan oleh saya iaitu Cikgu Sarsuliza. Saya nak awak buka muka surat 15, buku aktiviti 2. Indahnya seni dan budaya kita. Aktiviti 1, A. Berikan penjelasan secara bertata susila. Kemudian, lakonkan perhiasan diri tradisional. Di sini dia ada bagi beberapa gambar mengenai perhiasan diri tradisional. Yang pertama ialah anting-anting, yang kedua doko, ketiga pending, keempat cucuk sanggul dan keenam adalah gelang tangan. Okay. Untuk pengetahuan awak, anting-anting ini ialah perhiasan yang dipakai di telinga supaya nampak lebih cantik. Doko pula dipakai di leher bersama-sama dengan baju kebaya. Pending pula dipakai di pinggang, iaitu pending ini adalah tali pinggang yang mempunyai kepala, yang kepala ni dipanggil pending dan bercorak. Biasanya diperbuat daripada tembaga ataupun perak. Cucuk sanggul pun sama. Diletakkan hiasan di atas kepala, diperbuat sama ada daripada tembaga ataupun perak. Dan gelang tangan pula biasanya diperbuat daripada emas. Kebiasaannya lah. Okay. Saya akan baca dialog ni dan kita akan cuba cari jawapan yang sesuai. Nenek. Alia, mari nenek tunjukkan alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Cantiknya. Okey, cantiknya apa? Apa jawapan yang sesuai kat sini? Okay, jawapan yang cikgu berikan ialah cantiknya alat-alat hiasan tradisional ini. Okay. Yang kedua, nenek. Ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Yang seterusnya Alia, jika diperbuat daripada emas, jawapan apa yang sesuai? Jawapan yang cikgu buat ialah jika diperbuat daripada emas, harganya tentu mahal. Kalau kita tengok kat pasaran dunia, emaslah yang paling mahal. Okey nenek. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Baru cikgu terangkan tadi pending dipakaikan dekat mana. Tengok Alia jawab apa. Saya tahu nenek, pending dipakai di bahagian pinggang. Pending tu kan pending tu kan tali pinggang kan. Untuk cantikkan pemakaian orang dulu-dulu. Okey nenek. Ya Alia. Okey Alia. Ini mesti cucuk sanggul. Okey. Tengok jawapan apa yang sesuai yang telah cikgu buat. Ini mesti cucuk sanggul. Ia dipakai di bahagian kepala. Maknanya cucuk sanggul ni memang hiasannya dekat kepala supaya nampak lagi cantik. Okay, seterusnya. Nenek. Ini pula namanya doko. Okay, Alia. Okay, kita tengok apa jawapan yang Alia jawab. Doko dipakai di leher, digayakan bersama baju kebaya. Ni nampak tak? Gambar ni. Doko dipakai dekat leher macam rantai leher dan biasanya dipakai bersama-sama baju kebaya. Seterusnya, nenek. Untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Alia, gelang tangan. Kita tengok jawapan yang keenam ni apa dia? Gelang tangan ini dipakai di pergelangan tangan dan ia diperbuat daripada emas. Yang seterusnya, nenek. Betul Alia. Alia, anting-anting pula. Apa jawapan yang sesuai? Anting-anting pula dipakai di telinga sebagai perhiasan.
kebiasaannya anting-anting pun juga diperbuat daripada emas. Kebiasaannya lah. Okey, seterusnya nenek. Bijak cucu nenek. Alia. Okay, apa jawapan yang seterusnya? Okay, ini adalah jawapan yang cikgu bagi. Terima kasih nenek kerana menunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek kepada saya. Okay, jadi cikgu harap awak faham macam mana nak cari jawapan mengenai dialog perbualan antara Alia dan nenek ini berdasarkan gambar-gambar yang telah diberi. Sekarang ni cikgu nak awak buka muka surat 16 pula. Aktiviti 1B, berikan penjelasan secara bertata susila kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Di sini dia ada bagi 5 langkah bagaimana untuk membuat kuda-kuda dalam pencak silat. Yang pertama, siap sedia. Yang kedua, kuda-kuda samping. Yang ketiga, kuda-kuda depan. Yang keempat, kuda-kuda silang. Dan yang kelima, kuda-kuda belakang. Sekarang ni kita baca dialog ni. Saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah, kalau kita tengok kat sini, ada jawapan dia. Tengok ni, kuda-kuda ialah. Jadi jawapannya ialah kat sini. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kalau awak nak buat satu ni pun boleh. Ataupun ada lagi boleh tambah. Ni nampak. Pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Awak boleh pilih sama ada nak buat ringkas sampai jawapan dia sampai sini je pun boleh ataupun sampai sini pun boleh. Tapi cikgu buat semua. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat dan pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Ini daripada jawapan cikgu. Yang seterusnya, apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Jawapannya pun ada dekat sini. Jadi, cikgu cari. Dekat sini pun ada, awak cari. Jadi, jawapannya cikgu dah bulatkan. Kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Ayat yang cikgu buat, ni contohnya ya. Saya telah pelajari 4 jenis pergerakan kuda-kuda iaitu kuda-kuda samping, depan, silang dan belakang. Yang seterusnya, mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Kita cari kat sini. Kenapa penting? Kalau kita nak tengok, jawapan yang sesuai ialah di sini. Kat sini. Mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Kita tengok jawapan cikgu. Pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat kerana pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Ni jawapannya. Akhir sekali. Mengapakah kamu belajar silat, Imran? Yang ni awak kena cari sendiri, kena fikir sendiri. Kenapa kita nak belajar silat? Biasanya silat ni untuk mempertahankan diri. Jadi tengok jawapan yang cikgu buat. Saya belajar silat supaya saya dapat mempertahankan diri jika sesuatu bahaya berlaku. Saya harap awak faham macam mana nak mencari jawapan di dalam kotak-kotak dialog ini berdasarkan maklumat dan juga gambar yang telah diberi. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih.